Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Baik, insya-Allah pada kali ini kita akan sambung lagi siri 10 tanda kiamat ataupun 10 tanda besar kiamat. Kali ini kita masih lagi bersama untuk episod yang kelima, insya-Allah. Untuk episod yang keempat hari tu kita dah bincang berkaitan dengan macam mana keadaan Imam Mahdi itu sudah keluar, macam mana keadaan manusia bila mana mereka dengar akan kemunculan Imam Mahdi, yang mana ada di antara manusia yang pergi kepada Imam Mahdi semata-mata ikut kawan ataupun hanya terpengaruh dengan orang lain. Ada di antara mereka yang pergi kepada Imam Mahdi semata-mata nak buat liputan, nak tulis akhbar, nak buat video, nak buat konten dekat YouTube. Mungkin ada di antara mereka semata-mata nak melihat wajah saja Imam Mahdi itu macam mana. Tetapi ketahuilah, dalam ramai-ramai itu mesti akan ada satu golongan manusia yang mana bila mana mereka pergi kepada Imam Mahdi dalam keadaan mereka faham kenapa mereka pergi kepada Imam Mahdi. Satu golongan ini pergi kepada Imam Mahdi disebabkan mereka pernah belajar topik ilmu berkaitan dengan hadis fitan, hadis akhir zaman, pernah belajar perihal Imam Mahdi dan macam mana. Dan ketika itulah para manusia yang pergi kepada Imam Mahdi, mereka akan berbaiat taat setia kepada Imam Mahdi. Lalu bila mana pasukan Islam telah pun bersama ataupun telah pun berada dekat Baitul Maqdis, sebab pemerintahan Imam Mahdi akan beralih daripada akan dibaiat dekat Mekah, maka beralih dekat Baitul Maqdis, yang mana tentera Jaish As-Sufyani yang kita dah bincang episod yang lepas akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbaki akan dihapuskan, akan dibersihkan oleh pasukan Imam Mahdi. Maka dalam keadaan itulah pasukan Imam Mahdi ataupun seluruh orang Islam akan diperintah oleh Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi akan menebarkan keadilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana zaman pemerintahan Imam Mahdi, satu hari pasukan Imam Mahdi dengar satu berita yang mana pasukan musuh telah pun berkumpul. Bayangkan, seluruh musuh yang bukan Islam, yang tidak beriman kepada Allah, mereka berjanji, mereka sepakat untuk berada di bawah satu pasukan, yang mana kesemua dalam kalangan mereka bila mana mereka bersatu di bawah satu pasukan, mereka mengangkat panji mereka masing-masing. Disebabkan itulah akan ada 80 buah bendera, yang mana setiap bendera mewakili negara mereka masing-masing. Dan ketika itulah kita akan dapati 80 buah negara mereka bersatu di bawah satu pasukan, semata-mata nak melawan pasukan Imam Mahdi, nak melawan pasukan Islam. Sebab itulah Nabi kata bumi tak pernah menyaksikan satu peperangan yang sedahsyat peperangan Malhamatul Kubra. Maka bila mana pasukan Imam Mahdi dapat berita pasukan musuh telah pun berkumpul, telah pun berjanji nak bersatu, maka mereka akan berhimpun. Pasukan musuh akan berhimpun, akan menunggu dekat A'mak dan Dabik. Dan ketika itulah pasukan Imam Mahdi mempersiapkan bala tentera yang sangat ramai. Sebab apa? Pasukan Islam pun ramai ketika itu, yang mana berbaiat kepada Imam Mahdi. Mereka bergerak daripada Baitul Maqdis, di pusat pemerintahan Imam Mahdi, akan bergerak ke satu tempat yang bernama A'mak dan Dabik. Dan ketika itulah bila mana mereka sampai di situ, kata Nabi SAW, ada di antara pasukan Imam Mahdi yang Islam, kesemuanya Islam. Ada pasukan Imam Mahdi, kata Nabi, bila mana mereka sampai dekat peperangan itu, mereka menyaksikan satu bala tentera dengan sangat ramai, yang menyebabkan, kata Nabi, 1/3 daripada pasukan Imam Mahdi mereka akan menarik diri. Mereka akan melarikan daripada medan perang. Disebabkan apa? Disebabkan mereka takut melihat satu bala tentera dengan sangat ramai, yang mana fikiran mereka tak pernah melihat satu bala tentera yang seramai itu, yang menyebabkan 1/3 daripada pasukan Imam Mahdi mereka menarik diri daripada medan perang. Maka disebabkan itulah, kata Nabi, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa mereka.
yang mana 1/3 menarik diri daripada medan perang. Maka boleh jadi mereka pergi ke medan perang, boleh jadi mereka pergi kepada Imam Mahdi disebabkan mereka tak faham kenapa mereka kena pergi kepada Imam Mahdi. Boleh jadi mereka pergi kepada Imam Mahdi, mereka hanya semata-mata nak buat konten, nak tunjuk kepada orang-orang yang dia bersama dengan Imam Mahdi, nak update kepada masyarakat macam mana keadaan pasukan Islam. Tapi bila mana sampai di medan perang, mereka lah yang menarik diri. Sebab apa? Mereka hanya ataupun mereka tidak ada satu niat yang ikhlas, tidak faham kenapa mereka kena bersama dengan pasukan Imam Mahdi. Maka dekat sini kita kena belajar fiqh jihad dan sebagainya lah. Maka dalam keadaan begitulah, bila mana pasukan musuh dan pasukan Imam Mahdi telah pun berkumpul di antara satu sama lain, ketika itulah sebelum peperangan mereka akan menjalani satu adat tradisi berperang, yang mana kalau kita tengok daripada peperangan zaman Nabi lagi, sebelum Nabi lagi, adat peperangan masih lagi dikekalkan. Maka adat itulah akan digunakan dalam Malhamatul Kubra, yang mana setiap pasukan akan mengeluarkan 1 ataupun 2, 3 orang daripada pasukan masing-masing untuk berlawan di antara satu sama lain. Ketika itulah, kata Nabi, pihak musuh mereka kata kepada pasukan Imam Mahdi, keluarkan orang kami yang sebelum ini bersama dengan kami, tetapi hari ini mereka bersama dengan kamu, wahai Imam Mahdi. Keluarkan mereka, biarkan kami lawan mereka dahulu. Apa yang kita faham? Dekat sini kita faham yang sebelum kemunculan Imam Mahdi, mereka ni tidak beriman kepada Allah. Tetapi bila mana munculnya Imam Mahdi menebarkan keadilan, menebarkan kebaikan. Allah bagi hidayah kepada mereka, yang mana mereka melihat akan kebaikan Imam Mahdi, keadilan Imam Mahdi. Allah berikan buka pintu hati mereka, yang mana mereka boleh melihat yang mana satu kebenaran, yang mana satu kebatilan, yang menyebabkan mereka berbai'ah kepada Imam Mahdi. Mereka masuk Islam, belajar dengan Imam Mahdi. Disebabkan itulah pasukan musuh marah kepada mereka, disebabkan mereka berpihak kepada pasukan Imam Mahdi. Tetapi kata pasukan Imam Mahdi, tidak, kami tidak akan biarkan kamu mengapa-apakan saudara seagama dengan kami. Maka berlakulah satu peperangan yang dahsyat. Ingat kata Abdullah bin Mas'ud ketika mana meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika itu kedua-dua pasukan mereka berperang di antara satu sama lain, dan kedua daripada mereka Islam dan bukan Islam. Mereka keduanya nekat nak mati dalam medan perang. Ingat, bila mana ada dua pasukan yang berlawan di antara satu sama lain dan kedua-duanya nekat nak mati dalam medan perang, maka bumi ini akan menyaksikan satu peperangan yang tak pernah bumi saksikan. Sedahsyat itu peperangan. Sebab itulah Nabi kata, andai kata ada burung yang melalui udara tempat peperangan Malhamatul Kubra, maka burung itu pun akan mati. Wallahu alam. Dahsyat mana wallahu alam. Disebabkan itulah Islam pun nekat untuk mati. Islam yang diketuai oleh Imam Mahdi, mereka nekat untuk mati. Sebab apa? Mereka faham akan kelebihan orang yang mati syahid, yang mana orang yang mati syahid mereka tidak akan pernah merasai akan kesakitan mati. Dan kelebihan orang yang mati syahid juga adalah mereka, bila mana mereka mati syahid, Allah akan tempatkan mereka, Allah akan ambil roh mereka, masukkan ke dalam burung yang berada dalam syurga, dan mereka bebas berterbangan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sampaikan hari perhitungan. Maka di sinilah kita faham kedua-duanya sanggup nak mati dalam medan perang. Maka berlakulah satu peperangan yang bumi tak pernah menyaksikan peperangan sedahsyat itu. Maka cuba bayangkan berapa lama peperangan itu berlaku. Kata Nabi, peperangan itu akan berlaku daripada matahari terbit sampailah matahari terbenam. Bayangkan, peperangan tidak akan berhenti selagi mana matahari tidak terbenam. Peperangan akan berterusan, peperangan akan still berperang selagi mana tidak masuknya waktu malam. Andai kata masuknya waktu malam, peperangan itu akan diberhentikan. Dan bila mana terbitnya matahari pada pagi esokan, akan berlaku terus peperangan tanpa berhenti. Tidak ada waktu lunch, tidak ada waktu makan tengah hari dan sebagainya. Akan terus berperang. Maka bertuahlah mereka yang telah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi Malhamatul Kubra. Cuma wallahu a'lam, berapa lama Malhamatul Kubra ni berlaku, berapa lama peperangan ini akan berlaku. Tapi ya betul,
Para ulama ada yang mengkaji peperangan Malhamatul Kubra ni berapa lama, tapi wallahu alam kebenaran dia macam mana. Maka kata Nabi SAW, 1/3 telah pun menarik diri daripada medan perang dan mereka berperang. Dan kata Nabi, ketika mana pasukan Islam yang masih lagi berbaki berperang, kata Nabi 1/3 pula dalam kalangan mereka akan mati syahid dalam medan perang. Maka berbakilah 1/3 lagi, dan 1/3 inilah mereka akan menghapuskan, mereka akan menghabiskan kesemuanya pihak musuh, yang mana pihak musuh akan tewas dekat tangan 1/3 yang berbaki ini. Cuba kita bayangkan, bila mana akan berlakunya peperangan, setiap negara akan keluarkan harta mereka masing-masing, akan keluarkan aset mereka masing-masing, dan akan mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Kalaulah satu negara pun kita akan melihat banyaknya harta yang mereka keluarkan, ini 80 buah negara bersatu di bawah satu pasukan, nescaya kita akan melihat satu jumlah harta dengan sangat banyak. Dan bila mana selesai sahaja peperangan Malhamatul Kubra, ketika itulah pasukan Islam mula membahagikan harta rampasan perang ataupun harta ghanimah. Dalam keadaan mereka nak membahagikan harta ghanimah di antara satu sama lain, ketika itulah kata Nabi, pasukan Islam terdengar satu suara yang tak tahu daripada mana suara itu, yang mana suara itu mengatakan, wahai seluruh manusia, sesungguhnya Dajjal telah pun keluar. Dajjal telah pun keluar. Ketika itulah bila mana mereka dengar sahaja kalimah, dengar sahaja suara yang mengatakan Dajjal telah pun keluar, mereka terus meletakkan harta itu. Mereka tidak menghiraukan harta tersebut, bahkan mereka terus kembali ke rumah mereka masing-masing, kembali kepada kampung mereka masing-masing, mencari anak isteri mereka, mencari ahli keluarga mereka. Kenapa? Sebab dahsyatnya fitnah Dajjal, bahayanya fitnah Dajjal, sampaikan pasukan Islam ketika itu tidak memandang langsung harta yang sangat banyak yang terhidang di hadapan mereka, disebabkan mereka lagi takut macam mana anak keluarga mereka yang berada dekat kampung, bagaimana mereka nak melalui zaman fitnah Dajjal. Disebabkan itulah mereka pun balik ke rumah mereka masing-masing. Dalam keadaan itulah pasukan Islam dapati rupanya suara itu hanyalah suara palsu, Dajjal belum lagi keluar. Dan ketika itulah Nabi kata Imam Mahdi akan melantik 10 orang pemuda yang berkuda untuk pergi menyiasat adakah Dajjal sudah keluar ataupun belum. Dan Nabi kata, aku mengenali 10 orang itu. Bahkan Nabi kata, aku kenal 10 orang tu, dan aku kenal warna kuda yang mereka naik. Kerana bila mana Nabi menceritakan berkaitan dengan suasana Malhamatul Kubra, bila mana Nabi ceritakan kepada para sahabat macam mana dahsyatnya hari kiamat, tanda besar kiamat dan sebagainya, seolah-olah Allah buka kepada Nabi, Allah tunjukkan kepada Nabi macam mana suasana kekalutan, kekacauan, pembunuhan dan sebagainya, seolah-olah Allah buka kepada Nabi. Disebabkan itulah Nabi mengenali 10 orang pemuda, bahkan Nabi kenal warna kuda yang mereka naik. Jadi itu di antara 10 orang pemuda bila mana mereka pergi siasat dan mereka dapati Dajjal belum lagi keluar. Lalu bila mana selesai berita itu, maka hiduplah manusia ketika itu dalam bawah pemerintahan Imam Mahdi. Mereka merasai keadilan, kebaikan, kepimpinan yang dibawa oleh Imam Mahdi. Cuma tak lama, zaman pemerintahan Imam Mahdi tak lama. Kenapa? Sebab manusia ketika itu telah pun mengetahui tanda pertama kiamat besar telah pun keluar, kemunculan Imam Mahdi. Dan manusia ketika itu menunggu bilakah masanya akan keluarnya Dajjal. Dan bila mana Dajjal keluar, kata Nabi, akan ada 70,000 orang pengikut di belakang dia, dalam keadaan dia tidak perlu bersusah payah mencari pengikut dia. Sebab Dajjal telah pun ada orang yang menunggu. Kerana Dajjal telah pun ada satu golongan yang menantikan kemunculan Dajjal sehinggakan hari ini. Maka itu di antara episod yang kelima yang kita boleh kongsikan. InsyaAllah kita akan sambung episod yang keenam, macam mana keadaan suasana manusia ketika itu, macam mana keadaan bumi ketika itu bila mana Dajjal keluar, dan macam mana manusia boleh survive dalam keadaan zaman fitnah Dajjal. InsyaAllah moga-moga episod kita yang kali ini, yang kelima, memberi manfaat kepada anda, dan anda kata anda belajar sesuatu daripada episod kita kali ini, kongsikan kepada orang lain. Moga-moga orang lain pun dapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.